Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Baik tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, kita sambung semula bacaan kita kepada kitab Tafsir Al-Azhar oleh Buya Hamka. Kita berhenti minggu lepas pada muka surat 32 pada tajuk mentafsirkan Al-Quran. Dalam tajuk ni Buya Hamka menerangkan beberapa manhaj ataupun beberapa jalan dalam nak menafsirkan ayat-ayat Al-Quran, untuk menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala di dalam Al-Quran. Lalu dia kata tafsir yang utama dan yang pertama dari Al-Quran tidak lain ialah sunnah, iaitu perkataan ataupun aqwal dan perbuatan ataupun af'al Nabi dan perbuatan orang lain, iaitu sahabat-sahabatnya yang mereka berjalan, yang mereka kerjakan di hadapan beliau, lalu dibiarkannya sahaja, tidak dicegahnya, yakni takrir. Itulah tafsir Al-Quran yang pertama. Kata Buya Hamka, dia kata tafsir Al-Quran yang paling baik sekali ataupun yang paling pertama sekali iaitulah tafsir Al-Quran dengan sunnah. Tapi kalau kita tengok dalam susunan para ulama dalam bab menafsirkan Al-Quran ni, kalau ikut susunan Al-Quran, menafsirkan Al-Quran yang pertama sekali ialah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Maknanya kadang-kadang ada beberapa ayat sebut secara mubaham, sebut secara tak jelas, lalu dijelaskan dalam ayat yang lain. Tafsir yang macam tu dinamakan sebagai tafsir Al-Quran dengan Al-Quran. Seperti antaranya ketika turun ayat Al-Quran walam yalbisu imanahum bizulmin. Ketika turun ayat Al-Quran walam yalbisu imanahum bizulmin, dan mereka tidak menggabungkan di antara keimanan mereka dengan kezaliman, sehingga menyebabkan para sahabat dia rasa berat ayat tu. Mana ada orang yang tak mencampurkan, mana ada orang dalam masa dia beriman dia juga buat dosa, mana ada orang yang tak buat dosa bersama dengan iman? Tak ada. Lalu para sahabat dia rasa macam berat ayat ni, sehingga kata mereka, ya Rasulullah, ayyuna lam yadhlim, wahai Rasulullah, manakah orang di kalangan kami yang tidak melakukan dosa? Semua kita melakukan dosa, tapi dalam masa yang sama kami beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu Nabi SAW menerangkan maksud zalim di dalam ayat itu dengan kata Nabi SAW, tidakkah kamu semua mendengar perkataan Luqman, iaitulah kata Luqman, innasyirka la zulmun azim, sesungguhnya kesyirikan itu adalah kezaliman yang paling besar sekali. Jadi maksud zalim dalam ayat Al-Quran walam yalbisu imanahum bizulmin adalah membawa maksud kesyirikan, yakni orang yang beriman yang tidak mencampur adukkan iman mereka dengan kesyirikan, itu yang dimaksudkan. Jadi ayat Al-Quran saling menafsirkan ayat yang lain. Jadi bila kita dapat tafsiran yang seumpama itu, itulah tafsiran yang paling baik sekali. Itulah tafsiran yang paling baik sekali. Jadi sebenarnya tafsir yang utama ialah menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran. Kemudian barulah tafsir Al-Quran dengan sunnah, dengan hadis. Tafsir Al-Quran dengan hadis. Sebagai contoh, Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan orang Islam, Allah Taala sebut dalam Al-Quran, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Contoh yang masyhur, Allah Taala kata, sembahlah, beribadahlah kepada Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Ayat Quran sebut wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin, beribadahlah kepada Tuhan kamu sehingga datang kepada kamu keyakinan. Apa dia yang dimaksudkan dengan keyakinan? Itu masalah dia, sehingga sebahagian orang tersesat, bahkan sebahagian mereka pergi kepada kufur kerana menyalah ertikan maksud yakin di dalam ayat Al-Quran. Apa maksud yakin? Telah diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana perkataan yakin telah digunakan oleh Nabi Muhammad dengan maksud kematian. Nabi pergi ziarah saudara susuan baginda, Nabi kata innahu qad ja'ahul yaqin, sesungguhnya telah datang kepada yakin, Nabi kata. Maknanya Nabi merujuk kepada kematian. Jadi perkataan
Yaqin dalam Al-Quran telah ditafsirkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu tafsiran yang kedua terbaik. Jadi pertama tafsir Al-Quran dengan Al-Quran, kedua tafsir Al-Quran dengan hadis, dan yang ketiga tafsir Al-Quran dengan aqwalus sahabah, perkataan-perkataan para sahabat. Para sahabat yang terangkan tafsir Al-Quran ini sekian-sekian, tafsir Al-Quran ini sekian-sekian. Jadi itu yang terbaik. Jadi tiga martabat tafsir itu dinamakan sebagai tafsir bil ma'thur, tafsir dengan asar-asar peninggalan para salafus salih. Itu dinamakan sebagai tafsir bil ma'thur. Antara kitab tafsir yang menempuh jalan tafsir bil ma'thur antaranya tafsir Ibnu Katsir, antaranya tafsir Al-Qurtubi, antaranya tafsir Ibnu Ashur, kitab tafsir At-Tahrir wa Tanwir, At-Tahrir wa Tanwir. Ada lagi kitab-kitab As-Sa'di yang kemudian sikit. Jadi semua tu menempuh jalan yang saya maksudkan tadi, menafsirkan Al-Quran dengan Al-Quran, Al-Quran dengan sunnah, Al-Quran dengan aqwal sahabat. Itu tafsir bil ma'thur. Kalau kita baca tafsir, ada satu lagi tafsir yang juga merupakan tafsir bil ma'thur, iaitulah tafsir Adwa'ul Bayan, ditulis oleh Syekh Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Tafsir Adwa'ul Bayan, kalau tuan-tuan tengok tafsir dia setiap perkataan ayat Al-Quran tu dia akan kaitkan dengan perkataan yang sama yang disebut oleh Allah Ta'ala dalam surah yang lain untuk memahami maksud sebenar. Tafsir Adwa'ul Bayan, penulis ni Muhammad Amin Asy-Syanqiti. Sehingga kan Muhammad Amin Asy-Syanqiti dari sudut dia menghuraikan maksud Al-Quran, lafaz Al-Quran dengan bersandarkan kepada penggunaan kalimah itu pada ayat-ayat yang lain, lebih meluas penafsiran dia berbanding Ibnu Katsir. Begitu kuat Muhammad Amin Syanqiti dalam kitab tafsir Adwa'ul Bayan, dia begitu kuat keterikatan dia dengan teks Al-Quran juga. Dia nak faham ayat Al-Quran dengan dia rujuk pada ayat yang lain. Perkara ini tidak mampu dilakukan oleh sesiapa pun melainkan orang tu benar-benar menguasai dan hidup dengan Al-Quran. Macam tu. Jadi tafsir yang paling kuat sekali adalah tafsir ayat Al-Quran dengan Al-Quran, kemudian barulah pergi pada sunnah, pergi kepada sahabat sama ada perkataan ataupun perbuatan mereka semua. Kemudian kata dia itulah tafsir Al-Quran yang pertama, yakni Buya Hamka ni dia nak terangkan situasi sebenar zaman Nabi itu. Tafsir Al-Quran tu asalnya iaitulah berdasarkan sunnah. Itu yang nak terangkan. Zaman Nabi, kalau kita tengok perkataan yang terakhir ni, itulah tafsir Al-Quran yang pertama. Mana dia maksudkan di zaman kehidupan Nabi masih hidup, Al-Quran itu ditafsirkan dengan sunnah, dengan sunnah. Nabi sendiri yang menafsirkan. Maksudnya sahabat memahami Al-Quran dengan mempelajari huraian daripada Nabi dan melihat tindak tanduk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu tafsir yang pertama. Betul lah tu, dia kata tu betul lah. Hal ini dijelaskan oleh Tuhan, yakni oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surah An-Nahl ayat 44, iaitu wa anzalna ilaika dzikra litubayyana lin-nasi ma nuzila ilaihim wa la'allahum yatafakkarun. Yang bermaksud, dan telah kami turunkan kepada engkau, yakni kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam, peringatan, az-zikra iaitulah peringatan, supaya engkau jelaskan kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka, supaya mereka semua mahu berfikir. Jadi tugas Nabi Muhammad adalah litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Untuk Nabi Muhammad tu terangkan, jelaskan kepada orang, kepada manusia apa yang diturunkan kepada mereka. Ini wahyu Al-Quran. Tugas Nabi itu menerangkan. Ada kemuskilan tak tuan-tuan? Bila kita setakat ni kita baca, ada kemuskilan apa-apa tak? Tak ada? Tak ada lah. Saya ada kemuskilan. Apa kemuskilan dia? Apakah Nabi SAW menerangkan setiap ayat Al-Quran kepada sahabat? Kerana Al-Quran kata litubayyina linnas ma nuzila ilaihim. Tugas Nabi itu untuk menjelaskan,
untuk menerangkan kepada manusia apa-apa yang diturunkan kepada mereka. Jadi apakah Nabi SAW telah menafsirkan ayat Al-Quran perkataan demi perkataan, ayat demi ayat? Kalau ya, mana tafsiran tu? Betul tak betul? Macam mana? Apa pandangan tuan-tuan sekalian? Ya. Tafsiran melalui perbuatan dia. Kalau macam tu tak perlulah ada khilaf. Ya. Ya ada, Nabi terang ada kuliah. Zaman Nabi ada kuliah. Bukanlah ada kuliah tafsir, kuliah fiqh, tak adalah. Kerana pembahagian tu kemudian. Tapi kuliah ada. Nasihat, tazkirah, ada kuliah. Melainkan dah terang. Mereka tak hak yang Nabi tak terang tu maknanya Nabi, sifat Nabi adalah Tabligh. menyampaikan dengan sempurna apa yang Tuhan buat. Apa yang menjadi kewajipan kepada dia. Baik, sekarang persoalan yang sekarang ni kita setuju. Tugas Nabi kerana nas Al-Quran. Kerana teks Al-Quran telah memberitahu bahawasanya tugas Nabi Muhammad tu adalah menjelas dan menghuraikan. Kita setuju yang tu. Tapi sekarang persoalan dia, apakah Nabi telah menghuraikan setiap ayat dan perkataan ayat Al-Quran? Setiap tafsir kepada ayat Al-Quran tu. Kalau kita kata ya, maka tak boleh ada lagi orang yang menafsirkan Al-Quran setelah ditafsirkan oleh Rasulullah. Boleh tak boleh? Itu pertama. Yang kedua, kalau ya, mana tafsiran tu? Itu isu dia. Tapi isu dia, Ya. pasal Nabi itu maknanya dia memberi segala-galanya kepada umat dia. Huraian. Dia beri segala huraian. Tapi siapa yang mencatat? Tak ada catatan. Tak ada catatan. In fact, Quran pun dicatat pada zaman itu. Kemudian Kemudian berlaku katakan dia tak tertib, saya ingat sanksi sikit. something sikit. Kalau sanksi maksudnya kalau kita kata ada benda yang Nabi tak huraikan. Bagaimana kalau saya katakan sebenarnya Nabi SAW telah menghuraikan apa-apa yang diperlukan oleh para sahabat. Kerana para sahabat ni satu generasi yang hidup di zaman masyarakat yang memelihara bahasa Arab, dan mereka tu sendiri sebenarnya memahami kalimah-kalimah Arab yang dimaksudkan dalam Al-Quran. Melainkan ada beberapa kemuskilan yang mereka, kalau mereka tak tahu, mereka akan tanya kepada Nabi SAW. Adapun sebahagian daripada ayat Al-Quran tu mereka faham. Mereka diturun ayat Al-Quran, ayat Al-Quran itu turun di dalam bahasa mereka yang begitu jelas dan mereka faham. Ketika Allah Ta'ala menurunkan fa'bud rabbaka apa semua, la ilaha illallah, para sahabat ni faham dengan kefahaman yang betul-betul jelas dan clear, tidak berhajat kepada sebarang penghuraian. Ilah tak perlu, Nabi tak perlu huraikan, kerana orang Arab memang faham. Sebab tu hatta Abu Jahal tu sendiri faham apa maksud ilah, apa maksud Rabb. Sebab tu mereka tak nak, kerana mereka memahami perkataan tu sekalipun Nabi tak huraikan, kerana mereka faham. Sebab tu Al-Quran itu diturunkan dalam bahasa Arab yang begitu jelas, difahami maksud detail dia oleh orang Arab zaman dahulu. Melainkan ada beberapa perkara yang tidak difahami, lalu kewajipan Nabi menghuraikan kepada para sahabat. Nampak tak? Alif Lam Mim Alif Lam Mim Nabi tak bagi tahu. Tengok, Alif Lam Mim Nabi tak bagi tahu. Kenapa Nabi tak bagi tahu? Sebab itu kemudian pandangan kemudian ni di zaman sahabat faham tak faham Alif Lam Mim? Mereka faham berdasarkan bahasa Arab. Nampak tak? Sebab tu di kemudian ni bila mula penafsiran Al-Quran, cuba memastikan sebenarnya huruf ni, ayat ni apa maksud dia. Itu yang perlu rujuk kepada ayat Al-Quran. Ada tak ayat Al-Quran menerangkan? Kerana apabila manusia semakin berkembang, bahasa semakin lemah, maksud sebenar dalam Al-Quran kurang faham di kalangan masyarakat kemudian. Lalu dia perlu kepada penulisan, perlu rujuk kepada Al-Quran,
Merujuk kepada hadis. Ada tak dalam masalah ni Nabi huraikan? Kerana sahabat sendiri di zaman itu mereka tak faham. Lalu Nabi huraikan. Kalau tak ada, bagaimana nak memahami? Perlu rujuk kepada bahasa Arab. Perlu rujuk kepada syair Arab. Apa maksud sebenar perkataan tu? Sebab tu dalam tafsiran terbuka luas, ada khilaf, ada perbezaan, sehingga ke hari ini penafsiran tu masih ada ruang untuk orang menafsir untuk menyelidiki, memerhati apa semua faktor, apa unsur-unsur yang boleh membantu dalam memahami ayat sesuatu ayat Al-Quran. Boleh? Kalau kita kata Nabi telah jelaskan setiap huruf satu persatu, maka dia menatijahkan satu kesimpulan, iaitu tak boleh ada tafsir lain lagi dah. Boleh tak ada tafsiran lain setelah Nabi huraikan? Katalah Nabi kata alif lam mim itu tak ada maksud sebenarnya. Tujuan alif lam mim tu adalah untuk intibah, untuk orang ni dengar, beri perhatian. Alif lam mim. Kalau ada bukti, kita kata itu tafsiran yang muktamad. Tafsiran dari Nabi. Tapi sekarang ni ada ayat, banyak ayat yang tidak ada penafsiran dari Nabi. Kenapa tak ada? Adakah Nabi tak huraikan kepada sahabat? Kerana tidak ada keperluan di zaman itu, disebabkan sahabat dah faham. Nampak tak? Tapi yang timbul masalah, bila timbul masalah, umat kemudian setelah wafat para sahabat. Tapi dalam sesuatu ayat tu pula sahabat faham berdasarkan bahasa yang dia faham lah. Contoh, alladzina tawaffa, orang-orang wanita yang meninggal suami dia. Quran kata apa? Yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Hendaklah dia beriddah selama 3 quru. Tengok. 3 quru. Ada tak penjelasan dari Nabi? Tak ada. Penjelasan, maksud kata penjelasan salah satu quru yang dimaksudkan oleh ayat adalah sekian-sekian. Tak ada. Tak ada sama sekali. Seperti mana Nabi huraikan maksud walam yalbithu imanahum bizulmin. Bila sahabat tanya, Nabi kata inna syirka la zulmun azim. Nabi maksudkan itu maksud dia. Dalam itu isu dalam masalah perkataan zulm. Tapi perkataan quru, cari hadis, tak jumpa Nabi kata quru yang dimaksudkan adalah suci ataupun quru yang dimaksudkan adalah haid. Nabi tak tahu mana habaq. Sahabat zaman tu, ketika tu faham tak faham? Mesti faham. Mesti kita berkeyakinan para sahabat faham. Kalau para sahabat tak faham, Nabi tak terang, mustahil telah berlaku pengkhianatan. Betul. Kegagalannya bukan pada Nabi yang tak tafsir. Tidak ada keperluan. Kerana Nabi dah faham, sahabat pun faham ayat tu. Nampak tak? Perkataan. Tapi kita kena urutan dengan perkembangan manusia. Kalau sahabat sebenar tu tak huraikan, faham, ataupun tidak perlu masa tu. Tapi puan-puan yang datang kemudian, sebab tu kita akan nampak ada 2-3 pandangan sahabat. Sahabat akan huraikan berdasar kecenderungan dia memahami ayat tu, berdasarkan pemahaman bangsa Arab. Nampak tak? Sebab tu di kalangan Arab, quru tu boleh membawa maksud suci, boleh juga membawa maksud haid. Jadi sahabat dia tahu benda tu. Dia tahu. Jadi mereka faham, masing-masing faham. Perkataan tu masyhur di zaman tu, difahami. Tapi kemudian dia bercampur bangsa, bahasa telah bercampur aduk. Jadi bahasa Arab tidak tulen lagi, memerlukan kepada apa sebenarnya ni maksudkan dengan quru. Jadi sahabat, kita andaikan seorang sahabat dia tahu quru boleh membawa maksud suci dan haid. Lalu dia tengok pula pada ayat tu apa kecenderungan dia. Barangkali dia akan tengok dari sudut bahasa, dari sudut ilmu lain. Barangkali dia tengok bahasa Arab ni dalam bab lain, dalam bab adat ma'dud, dalam bilangan. Kalau dia membilang perkataan yang bersifat lelaki, yang bilangan tu mesti perempuan. Jadi dalam Al-Quran tu yatarabbasna bi anfusihinna thalathata quru. Thalathata kalimah lelaki ke kalimah perempuan? Kalau yang belajar bahasa Arab, kalimah perempuan sebab dia ada ta. Thalathata, dia ada ta marbutah, kalimah perempuan. Jadi dah tentulah sebahagian akan anggap quru ni mesti merujuk kepada
lelaki, apa dia? Haid ke suci? Suci pasal haid dah tentulah merujuk pada perempuan. Orang lelaki tak berhaid. Jadi mereka faham, pada mereka maksud yang lebih tepat pada yang dimaksudkan oleh ayat Al-Quran iaitulah 3 kali suci. Lalu pandangan itulah diambil oleh Imam Syafi'i dalam fatwa dia, 3 quru' itu adalah 3 kali suci. Dia macam itulah. Tapi salah satu quru' penafsiran khas dari Nabi pada ayat tersebut tidak ada. Tetapi tidak mustahil Nabi gunakan perkataan quru' tu pada hadis-hadis yang lain, tak mustahil ada. Tetapi quru' Nabi maksud nak tafsirkan maksud ayat tu tak ada. Tak ada. Kenapa? Kerana di generasi di zaman Nabi telah sedia memahami maksud quru', kerana mereka memang orang Arab tulen yang menguasai bahasa mereka. Ini kita nak kena tahu betul-betul. Kerana bila kita baca ayat ni, jangan kita faham Nabi telah menguraikan setiap kalimah ayat Al-Quran. Kalau itu dakwaan kita, dia akan, macam saya sebut tadi, dia akan pergi kepada satu kesimpulan, tak boleh tulis tafsir lagi dah. Sebab Nabi telah menafsirkan semua ayat. Habis itu ustaz, kenapa Nabi tak terangkan? Pasal Nabi kena, padahal tugas Nabi terangkan. Nabi terangkan menurut keperluan pada zaman itu. Kalau sahabat tak perlu diterangkan perkara itu, untuk apa Nabi terang? Itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala membiarkan perkara sedemikian berlaku untuk memberi ruang, kerana khazanah mutiara Al-Quran ini tak pernah habis. Dah tentulah kalau Nabi menafsirkan setiap huruf dan setiap perkataan Al-Quran, dah tentu manusia hari ini tidak akan meneroka lagi, mencedok, mengkaji apa lagi mutiara yang dapat dikeluarkan daripada Al-Quran dengan panduan-panduan ilmu yang sebenarnya. Kaedah-kaedah yang telah ditetapkan, kaedah disiplin-disiplin yang tersusun. Itulah hikmah Allah Subhanahu Wa Taala. Sebab tu kebijaksanaan Allah Taala ini kebijaksanaan yang balighah, yang kemuncak. Manusia tak boleh nak limitkan kebijaksanaan itu. Kebijaksanaan yang terlampau bijak Allah Subhanahu Wa Taala dalam mengatur kesemua makhluk dia. Baik, berikutnya kata dia, zikir artinya peringatan atau ingatan atau ingat. Kenapa tiba-tiba zikir ni? Kerana dalam ayat yang dia baca tadi ni, yang dia datangkan, iaitu dalam surah An-Nahl ayat 44 Allah Taala menyebut wa anzalna ilaika dzikra. Az-zikra itulah dia terangkan sini, zikir artinya peringatan atau ingatan atau ingat. Artinya segala perbuatan Rasulullah yang kita namai sunnah itu adalah baginda kerjakan dengan sedar, supaya sunnah baginda menjadi keterangan dan penjelasan dari Al-Quran itu. Memanglah sunnah itu peranan dia menjelaskan dan menerangkan ayat Al-Quran. Memang. Sehingga kerana itu kalau kita jumpai, kita dapati ada tafsiran dari Nabi tentang ayat Al-Quran, maka tak boleh pergi ke tempat lain, tak boleh pergi tafsiran lain. Macam tadi Nabi telah menafsirkan yakin pada kalimah wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Dengan Nabi kata ketika Nabi ziarah Uthman bin Maz'un yang meninggal dunia, Nabi kata innahu qad ja'ahul yaqin, sesungguhnya dia telah datang kepada dia keyakinan, yakni kematian. Maka tak ada lagi penafsiran yang lain daripada kematian seperti yang didakwa oleh golongan-golongan batiniyah sufi. Kononnya yakin yang dia maksudkan itu, kalau kita yakin keberadaan Allah Ta'ala, tak perlu lagi salat sembahyang. Itu penafsiran yang batil. Kenapa? Kerana mereka cuba menafsirkan ayat Al-Quran menyalahi tafsiran dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah kita menemui tafsiran dari Nabi. Tapi kalau tak ada tafsiran dari Nabi, mesti tak keluar daripada disiplin tafsir Al-Quran. Mesti tak boleh keluar. Tak boleh saya baca ayat Quran semalam, tiba-tiba mari ilham faham macam ni. Itu tak boleh. Batiniyah tu. Sesat macam tu. Dia mesti tengok, kena rujuk, mesti berkeahlian dalam menafsirkan Al-Quran. Perlu rujuk ayat-ayat Quran yang lain, perlu rujuk kepada sunnah Nabi, perlu rujuk kepada perkataan para sahabat dan seumpamanya, bahasa Arab dan seumpamanya. Ya. Pengajaran betul boleh. Pengajaran mesti tak keluar daripada ruang lingkup ayat yang maksud ayat lah.
Contoh macam ma atakumur rasulu fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu. Ayat tu cerita pasal apa? Harta peperangan. Harta peperangan. Para ulama gunakan ayat tu apa? Kena ambil semua sunnah Nabi. Sedangkan ayat cerita tentang harta peperangan. Kerana mengambil sunnah Nabi, guna ayat itu juga boleh digunakan untuk membawa maksud ambil semua pengajaran yang dibawa oleh Nabi Muhammad, bukan hanya dalam bab harta peperangan sahaja. Boleh. Dia macam itulah dalam tafsir ni. Kemudian kata dia, zikir artinya peringatan atau ingatan atau ingat. Artinya segala perbuatan Rasulullah yang dah baca kan? Sehingga Aisyah ketika ditanya orang bagaimanakah akhlak Rasulullah itu, isteri beliau yakni Aisyah itu menjawab, akhlaknya ialah Al-Quran itu sendiri. Atau dalam bahasa Arabnya kata Aisyah, kana khuluquhu Al-Quran. Kana khuluquhu Al-Quran, adalah baginda Nabi SAW itu, akhlak baginda itu adalah Al-Quran itu sendiri. Atau dengan bahasa kita kata Nabi SAW itu adalah Al-Quran yang berjalan, Al-Quran yang bergerak. Al-Quran yang kita baca itu Al-Quranul matlu, Al-Quran yang dibaca. Ada pahala, mendapat petunjuk, mendapat hidayah, mendapat keberkatan dengan kita baca Al-Quran. Tetapi Al-Quran yang hai, Al-Quran yang hidup, ada pada sunnah Nabi Muhammad SAW. Oleh sebab itu, kata dia, sunnah Rasulullah adalah penjelas dari Al-Quran, sehingga tidaklah boleh seseorang menafsirkan Al-Quran yang berlawanan dengan sunnah. Ya, memang betul lah. Tak ada seseorang yang boleh tafsirkan Al-Quran bertentangan dengan sunnah. Bahkan wajiblah sunnah menyoroti tiap-tiap tafsir yang hendak ditafsirkan oleh seorang pentafsir. Kalau di dalam Al-Quran terdapat yang mujmal, yakni secara umum, sunnahlah yang menjelaskannya, yakni mufassal. Sunnahlah yang menjelaskannya secara terperinci. Al-Quran menyuruh berwudu dan salat, maka sunnah perbuatan Rasulullah dijadikan teladan bagaimana menjalankan wudu dan salat itu. Sama juga seperti ayat yang menceritakan tentang 4 bulan yang dimuliakan oleh Allah. Ayat Al-Quran sebut secara mujmal, inna iddatash syuhuri indallahi 12 syahra. Sesungguhnya bilangan bulan dalam setahun di sisi Allah adalah 12 bulan. Yauma khalaqallahu as-samawati wal ard. Pada hari Allah Ta'ala menciptakan langit dan bumi. Minha arba'atun hurum, kata Allah Ta'ala dalam Quran, dalam surah Taubah ayat 36. Dalam 12 bulan itu ada 4 bulan yang dimuliakan. Apa dia 4 bulan? Tak ada. Quran sebut secara mujmal, secara umum, tak perincikan apa dia. Maka kenapa Allah Ta'ala tak perincikan? Kerana Allah Ta'ala membiarkan perincian itu dipikul oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan ternyata baginda Nabi telah melaksanakan tugas itu dengan baik, dengan penuh tanggungjawab. Nabi huraikan perkara itu dalam hadis Nabi. Nabi kata, inna zaman qad istadara ka hayatihi yauma khalaqallahu samawati wal ard. Waktu telah beredar seperti mana Allah Ta'ala ciptakan langit dan bumi. Kemudian kata Nabi, as-sanatu 12 syahra, dalam setahun ada 12 bulan. Minha arba'atun hurum, dalam 12 bulan ada 4 bulan yang dimuliakan. Lalu Nabi sebut thalathun mutawaliyatun, 3 bulan berturut-turut, iaitu Dzulqa'dati wa Dzulhijjati wal Muharram. Kemudian kata Nabi, wa Rajab Mudhar. Jadi Dzulqa'dah, Dzulhijjah, Muharram dan bulan Rajab diperincikan oleh Nabi dalam menghuraikan maksud ayat Al-Quran. Ada 4 bulan yang dimuliakan. Jadi antara peranan sunnah adalah mentafsilkan, memperincikan apa-apa yang disebut secara umum di dalam Al-Quran. Maka sunnah perbuatan Rasulullah dijadikan teladan bagaimana menjalankan wuduk dan salat itu. Sunnahlah adalah pensyarah, pentafsir dan penjelasan bagi Al-Quran. Adapun Al-Quran itu sendiri apabila diteropong dari segi sunnah itu terbagi pada 3 bahagian. Adapun Al-Quran itu sendiri apabila diteropong dari segi sunnah itu terbahagi pada 3 bahagian. Kita tengok apa yang dimaksudkan oleh Buya Hamka. Bahagian pertama iaitu ia mengandung hukum-hukum yang bersangkut dengan halal dan haram. Saya ingat kaitan hubungan Al-Quran dengan As-Sunnah tu terbahagi kepada 3. Pertama, yang mengandungi hukum-hukum yang bersangkut dengan halal dan haram.
faraid dan wasiat, yakni suruhan dan perintah yang mesti atau yang dianjurkan, iaitu mandubat, benda-benda yang disunatkan, atau yang dilarang dan dihukum siapa yang melanggarnya, mahzurat, benda-benda yang ditegah. Di samping itu ialah beberapa peraturan, ada juga peraturan dalam Al-Quran, undang-undang dan hukum yang berkenaan dengan daulah Islamiyah, yakni kenegaraan Islam, atau lebih jelas lagi, maksudnya perkara itu ada dalam Al-Quran dan ada di dalam sunnah, saling kait mengait. Maknanya kalau ada orang nak tahu tentang benda yang disebut tu, mesti rujuk Al-Quran, mesti juga rujuk As-Sunnah. Ada perkara yang dimujmalkan, diumumkan oleh ayat Al-Quran tetapi diperincikan oleh sunnah Nabi. Hal-hal ini dinyatakan dengan tegas tafsirnya oleh sunnah Nabi, dan akal tidak banyak kesempatan buat menerawang lagi mencari penafsiran yang lain daripada yang telah ditentukan oleh Nabi itu. Kalau kita bercakap dari sudut hukuman dari negara daulah Islamiyah tu, sebagai contoh, sebat, orang yang berzina 100 kali sebatan, akal tak ada ruang lagi dah untuk kata pasal apa 100 sikit sangat, 200 tak ada ruang lagi dah, kerana telah ditafsirkan oleh hadis Nabi, oleh Quran sendiri sebenarnya, telah diterangkan. Kerana bahagian pertama inilah intipati dari risalah Muhammadiyah. Nabi telah menjelaskannya dengan perkataan, perbuatan dan pengakuannya. Kalau Nabi tidak menjelaskannya, belumlah sempurna dia menjalankan tugasnya sebagai Rasul. Bab-bab hukum hakam, perincian bab wuduk dan perincian bab salat tak dijelaskan dalam Al-Quran, tetapi Nabi jelaskan melalui perkataan dan perbuatan Nabi. Bab-bab yang berkaitan dengan mandubat, benda-benda yang sunat, Al-Quran sebut sebahagiannya, lalu diperincikan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Cara tengok waktu sembahyang macam mana, tak disebut dalam Al-Quran, tetapi ada isyarat daripada Al-Quran sembahyang dengan melihat tanda-tanda matahari, iaitu la aqimis salah liduluki syamsi ila ghasaqil laili wa qur'an al-fajri inna qur'an al-fajri kana mashhuda. Tunaikanlah salat ketika duluki syamsi, yakni tergelincir matahari, merujuk kepada sembahyang zuhur. Macam mana nak tahu sembahyang zuhur bila tergelincir matahari? Rujuk kepada sunnah Nabi. Perincian dia macam itulah. Ada keterikatan, ada kaitan, ada hubungan di antara Al-Quran dan sunnah Nabi. Maka mustahillah Nabi tidak menyampaikan dengan sempurna dan lengkap apa yang dia disuruh menyampaikannya kepada kita. Kerana itu, segala hukum fiqhiyah yang ada di dalam Al-Quran, baik berkenaan dengan ibadah maupun muamalah, ataupun untuk menyusun masyarakat kemanusiaan yang dimulai dasar pertamanya dari keluarga, yakni usrah, sampai meningkat kepada berkampung halaman, berkota, bernegeri, sampai pada bernegara dan wilayah kekuasaannya, dan hubungan di antara yang memerintah dengan diperintah, sampai pada hubungan kaum muslimin dengan golongan lain dalam damai atau perang. Semuanya itu telah dijelaskan oleh sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syukur Alhamdulillah, kata dia. Syukur Alhamdulillah sunnah Rasul, sejak dari perkataan-perkataan baginda sampai perbuatan orang lain yang tidak baginda tegur, dengan kerja keras para ahlinya telah berkumpul menjadi kitab-kitab hadis. Mana yang mustafid, yakni mana yang tersebar. Mustafid ini istafadha, yastafidu. Mustafid ini maksudnya mana yang tersebar, masyhur. Disebut kat sini sangat dikenal, mana yang sahih, mana yang hasan, dan mana yang daif. Memastikan sunnah Nabi ini, hadis Nabi yang sahih dan tidak sahih ini telah dipastikan oleh para ulama, sehingga diasingkan antara yang sahih dari yang daif. Kami jelaskan lagi, kata Buya Hamka, kalau ada orang yang berani menafsirkan sahaja Al-Quran yang berkenaan dengan ayat-ayat hukum yang demikian, tidak berpedoman kepada sunnah Rasul, maka tafsirnya itu telah melampaui, keluar dari garis yang ditentukan oleh syariat. Siapa yang cuba menafsirkan ayat Al-Quran tak berdasarkan sunnah, maka dia telah melampaui batas dan terkeluar daripada garis yang ditentukan oleh syariat. Sebab itu tidak masuk akal bahawa seorang yang mengaku beriman kepada Allah dan Rasul berani-berani sahaja menafsirkan Al-Quran yang berkenaan dengan halal dan haram menurut kehendaknya sendiri, padahal sunnah Nabi telah ada berkenaan dengan itu.
Boleh. Maksud dia mesti maksud yang kita terangkan di awal tadi. Nabi terangkan menurut keperluan pada zaman tersebut. Nabi telah meninggalkan kepada kita jalan yang lurus dan jelas. Malamnya sama terang dengan siangnya. Malamnya sama terang dengan siangnya. Maknanya boleh dibezakan di antara malam, ni bahasa ayat Quran lah, lailuha kana hariha. Lailuha maknanya malam sama terang dengan siangnya, maksudnya manusia ni kalau waktu malam, ada manusia kata siang? Ada tak? Tak ada. Semua manusia tak perlu diajar waktu sekarang ni siang ke malam. Tak perlu diajar. Kejelasan siang sebagai waktu siang tak perlu diajar, terlampau jelas. Sama juga pada malam hari, kegelapan malam tu tak perlu diajar kepada siapa-siapa pun, lah ni malam. Hang kena tahu. Tak perlu diajar. Jelasnya boleh dibeza antara punya jelas perbezaan tu sehingga setiap orang tak perlu belajar boleh bezakan. Demikianlah agama yang telah ditinggalkan oleh Nabi Muhammad kepada kita, sesuatu yang amat jelas. La yazighu anha illa halik. Tidak ada yang duk terpesong daripada agama ni, melainkan orang tu benar-benar binasa, benar-benar celaka. Dan selama-lamanya kita tidak akan tersesat dari dalam agama ini atau terpesong keluar dari dalam garisnya selama kita masih berpegang teguh pada yang dua itu. Tapi dengan syarat nak boleh beza di antara malam dan siang itu, syarat memahami agama seperti mana kita dapat memahami dan pastikan siang sebagai siang, malam sebagai malam. Syaratnya berpegang dengan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu syarat. Kalau kita lepaskan diri kita daripada keterikatan ini, kita dengar puak-puak makrifat yang ada hari ini ni, kita akan terpengaruh. Mari ayah pin, kita ikut ayah pin. Sebab kita rungkaikan keterikatan kita dengan sunnah Nabi. Tak ada jaminan selamat. Sebab itulah Nabi kata, addu 'alaiha bin nawajid. Gigit sunnah Nabi dengan gigi geraham. Kalau ada kesamaran pada sebahagian orang, bermaksud sunnah belum sampai sunnah yang sempurna pada dia. Barangkali orang tanya, barangkali tuan-tuan kadang-kadang terfikir juga, kadang-kadang tapi kadang-kadang aku dalam benda agama ni aku rasa confused juga. Tak jelas juga. Sebab apa tak jelas tu? Bukan disebabkan Nabi tidak menjelaskan, tetapi sebab dia tak sampai maklumat tu pada kita. Tuan-tuan faham tak? Itu masalah tu, kelemahan tu ada di pihak diri kita, bukan di pihak agama tu, bukan di pihak Nabi yang berperanan menafsirkan secara jelas. Nabi telah tafsirkan secara jelas, sunnah Nabi telah menjelaskan secara jelas, tetapi maklumat yang sampai kepada kita tu tidak sempurna. Itu sebab tu kadang-kadang masih samar. Ya. Bagaimana yang ada yang berpegang pada bila kita kata sunnah ini adalah amalan yang dilakukan oleh sahabat-sahabat yang dikerjakan oleh beliau dan dibiarkan. Kan? Dia ambil kataan tu bagi menjalankan amalan-amalan sekarang ni yang maksudnya jika amalan baik itu maksudnya Nabi sahabat buat, Nabi biar. Kan? Jadi ditafsirkan macam tu sekarang. Pertama, Buya Hamka itu bahasa dia lah, bahasa yang dia guna. Dia kata apa perbuatan-perbuatan sahabat yang dilakukan di hadapan Nabi dan Nabi senyap. Kalau bahasa lainnya kita sebut itu takrir. Takrir itu memang termasuk di dalam sunnah. Pengakuan Nabi itu termasuk di dalam sunnah. Apa maksud Salan? Maksudnya dia sahabat buat baik, dia pun buat baik. Sekarang ni amalan sekarang ni yang dia samakan macam kita kata Bilal mengambil ayat semayang setiap kali itu, dia samakan macam tu. Maksudnya Bilal ambil semayang setiap kali, bila semayang setiap kali ambil wuduk kan? Bila sentiasa dalam keadaan wuduk. Okey. Jadi amalan tu maknanya yang dilakukan dululah. Ataupun yang kita kata yang membaca apa? Sami Allahu liman hamidah rabbana wa lakal hamd. Saya ingat yang dimaksudkan tu ada sebahagian orang agama kata boleh buat bid'ah. Ya, boleh buat bid'ah dengan alasan Bilal telah menunaikan sembahyang sunat wudu setiap kali selepas apa?
berwudu. Nabi tak habaq buat Bilal. Itu masalah. Kekaburan tu pada dia, pada orang yang bercakap tu. Sebab apa dia kabur? Kerana dia belum sampai maklumat dekat dia. Hadis lain tak sampai sehingga dia buat kesimpulan mudah begitu. Dia kata tengok Bilal telah memulakan sembahyang sunat wudu sedangkan Nabi tak ajak. Siapa kata Nabi tak ajak? Sebelum hadis Bilal tu ada hadis yang lain Nabi telah bagi tahu tentang solat sunat wudu. Sebab tu kesamaran tu bukan pada hadis Nabi. Kesamaran tu pada orang yang bercakap. Lebih malang apabila yang bercakap tu ustaz. Kesamaran yang ada pada ustaz kesamaran itulah yang disampaikan kepada orang ramai. Itu yang berlaku pada hari ini. Maka yang tersebar itulah kesamaran. Itu masalah dia. Itu yang berlaku dalam sebahagian para pendakwah. Sebenarnya bukan sebahagian, boleh dikatakan kebanyakan ustaz ni dia kena benda tu. Tanggungjawab pihak lain memperbetulkan kesilapan dia. Tapi suasana sekarang ni dia jadi lain. Suasana sekarang ni saya ingat masalah berlaku taksim ni susah, bahaya saya ingat. Saya pun tak tahu nak kata. Bahaya apa maksud saya? Bahaya dari satu sudut iaitulah kita telah membahagi-bahagikan orang Islam. Geng ni, geng tu, geng ni. Jadi dia tak jadi, suasana tak jadi elok. Suasana tak jadi elok. Saya pun tak tahu macam mana. Nak kata tak perlu pada taksim, perlu juga taksim. Pembahagian-pembahagian tu perlu juga. Tetapi kalau kita terlampau memberi perhatian sangat kepada pembahagian, ini bukan orang kita. Orang kita yang ni. Lalu bila orang yang bukan orang kita tu buat silap, kita akan tegur dengan cara menghentam dia. Tapi nasihat bukan macam tu. Nasihat ni nak perbaiki dia. Kita pun tak mustahil akan buat silap. Dia tu kena perbaiki kita dengan niat an-nushu. Niat dia nasihat, bukan nak penjatuhkan pemikiran, bukan nak penjatuhkan kumpulan. Bukan sedemikian. Mesti dengan maksud nasihat nakkan kebaikan. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. La ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas shalah. Terima kasih. Bismillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Baik, kita sambung semula bacaan kitab Tafsir Al-Azhar. Kata Buya Hamka, Nabi telah meninggalkan kepada kita jalan yang lurus dan jelas, malamnya sama terang dengan siangnya, dan selama-lamanya kita tidak akan tersesat dari dalam agama ini atau terpesong keluar dari dalam garisnya selama kita masih berpegang teguh kepada yang dua itu, iaitulah kitab dan as-sunnah. Macam saya sebut tadi, kita nak boleh bezakan seperti mana siang dan malam, mestilah berpegang kepada kitab dan as-sunnah. Maka barang siapa yang hendak mengenal fiqh Al-Quran, tidaklah akan berhasil maksudnya kalau dia tidak mempelajari sunnah. Siapa yang nak faham Al-Quran, mustahil dia boleh tercapai maksud yang dikehendakinya melainkan dengan mesti mempelajari sunnah. Seseorang ataupun seorang yang berani menafsirkan Al-Quran yang berkenaan dengan hukum dengan pendapat sendiri, padahal sunnah ada, samalah halnya orang yang masih sahaja memakai qiyas padahal nas sudah ada dalam hal yang dia tinjau itu. Orang yang bertindak demikian tidaklah lagi berfikir di dalam garis yang ditentukan oleh Islam. Orang yang terus pergi kepada qiyas, tidak melihat kepada sunnah, orang yang seperti itu dia tidak berada di dalam garis yang telah ditentukan oleh Islam. Kemudian kata dia lagi, pengecualian hal ini hanya satu.
Iaitulah, apa maksud dia? Pengecualian hal ini hanya satu. Maksudnya, tadi dia dah bagi tahu, tafsir Al-Quran mesti rujuk kepada sunnah. Kan? Itu disebut. Tiba-tiba dia letak pengecualian dia. Ini kita kena tengok elok-elok. Pengecualian hal ini hanya satu, iaitu apabila terdapat nas Al-Quran itu jelas, terang, nyata sehingga tidak perlu tafsiran lagi. Lalu bertemu pula hadis ahad, iaitu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diberitakan oleh perawi-perawi hadis dengan jalan yang bukan masyhur, sedangkan isi makna hadis itu berlawanan dengan nas yang sahih, yakni jelas dan nyata dari Al-Quran itu. Macam mana tu? Macam mana tuan-tuan? Maknanya kalau yang saya faham dari perenggan dia sebut ni lah, kalau ada ayat Al-Quran yang jelas tidak memerlukan penafsiran, tiba-tiba datang hadis ahad. Hadis ahad ni hadis yang tak cukup syarat mutawatir. Bukhari itu ahad. Sebahagian besar hadis dalam Bukhari itu ahad sekalipun sahih. Sebahagian besar hadis dalam Muslim itu ahad sekalipun sahih. Ahad. Dia tak sampai mutawatir. Kalau hadis tu, dia kata apa? Sedangkan makna hadis itu berlawanan dengan yang sahih, yakni jelas dan nyata dari Al-Quran itu. Tengok apa dia kata lagi. Di dalam hal yang seperti ini, kita berhadapan dengan nas Al-Quran yang jelas, nyata, masuk akal, tidak meragukan, bertentangan dengan hadis yang maknanya bertentangan dengan Al-Quran. Hadis yang mana ni? Hadis yang ahad tadi ni. Dan ragu akan kebenaran hadis itu disebabkan bertentangan dengan nas Al-Quran dan barangkali juga akal. Sebab dia kata, sedangkan ayat Al-Quran itu jelas tidak bertentangan dengan akal, kan dia sebut atas tadi. Jadi tiba-tiba ada hadis yang bertentangan dengan benda-benda tu, sebab kebenaran tidak dua, hanya satu. Jadi dia kata kena, tengok dia kata, pada saat itu barulah hadis tadi ditinggalkan. Pada saat itu barulah hadis tadi ditinggalkan. Saya ingat kita kena buat satu taklik, satu komentar. Tuan-tuan buat tanda apa-apa pun, kita sebenarnya dia tak macam itulah. Sepatutnya bila ada sesuatu ayat Al-Quran ataupun sesuatu hadis yang sahih, dia syarat dia hadis tu sahih, wajib kita terima. Dia ahad ke, dia mutawatir ke, dia apa ke, selagi dia sahih, wajib orang beriman terima hadis tu. Tapi dia bertentangan dengan Quran, Ustaz. Mesti kita faham bagi tak bertentangan. Ada jalan lain selain daripada kita tinggalkan. Apa jalan yang ada? Dia mula-mula bila kita nampak sesuatu teks hadis yang ahad, setelah dia sahih, dengan syarat mesti sahih lah. Kalau dia sahih, nampak seperti saya tak kata bertentangan pasti, seperti bertentangan, pertama mesti kita usaha serasikan maksud itu. Mesti. Sama ada kita kata ayat Al-Quran itu am, hadis itu khusus. Mesti serasikan lah. Apa cerita pun mesti itu jalan yang ditempuh oleh para ulama. Tak boleh tinggal macam tu saja. Kalau gagal untuk jamak, sebab tu saya nukilkan perkataan sebahagian ulama yang menyebut yujma' bainahuma fa in lam yumkin, bila kita nampak ada hadis seolah-olah bertentangan, mesti diserasikan maksud dia. Buatlah macam mana pun mesti diserasikan. Fa in lam yumkin, jika tidak mampu untuk diserasikan lagi makna tu, maka yunzar, perlu diperhatikan, perlu diselidiki, berlaku tak nasikh dan mansukh. Tengok ayat Al-Quran dengan hadis tu mana keluar dulu. Tak mustahil hadis berperanan membatalkan hukum ayat Al-Quran. Tak mustahil. Tak mustahil. Fa in lam yu'raf al-mutaqaddim min al-mutaakhir, kalau kita tak tahu mana satu turun dulu, mana satu turun kemudian, yurajjih bainahuma, kita kena tarjihkan. Tapi Al-Quran dengan hadis ahad tak boleh nak tarjih lah, pasal Al-Quran tu kedudukan dia tinggi. Tetapi kalaulah gagal untuk kita buat semua andaian-andaian ni, bukan kita tinggalkan. Apa pendirian kita sebenarnya? Natawaqqaf. Kita tak mau kata apa. Wallahu a'lam. Hadis ni sahih, maksud dia bertentangan dengan Al-Quran yang juga jelas dan sarih, jelas dan sahih. Kalau tanya saya, kalau tanya kami, wallahu a'lam, kami tak tahu tentang benda ni.
Kerana barangkali bertentangan pada akal kita tapi tak bertentangan pada orang yang lebih alim daripada kita. Ini adab ketika kita berinteraksi dengan ayat Al-Quran. Bukan setakat adab, bahkan sebenarnya disiplin. Cuba tuan-tuan bayang tengok. Di dalam hadis, kalau kita hanya sekadar ayat Al-Quran itu tak bertentangan dengan akal, hadis itu bertentangan dengan akal, oh jam lah. Jam. Antara jam, cuba tuan-tuan tengok. Tuan tengok sebuah hadis yang sahih yang diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim. Kata Nabi SAW, riwayat daripada Abu Hurairah, kata Nabi, laula banu Israila lam yakhnazil lahma. Kalaulah bukan kerana Bani Israel, dah tentu daging tidak akan membusuk, tidak akan rosak. Macam mana tu? Akal kita pada hari ni boleh terima atau tak terima? Maknanya daging kita sembelih kambing, simpan banyak hari, busuk tak? Rosak daging tu kan? Nabi kata kalaulah bukan kerana Bani Israel, dah tentu daging tu tak busuk-busuk. Sembelih pun boleh simpan, tak payah petik ais. Bertentangan dengan akal ataupun tidak? Bertentangan jelas dengan akal pada hari ini. Tapi hadis ini sahih. Subhanallah. Sebab tu ramai orang yang terpengaruh dengan angin-angin liberal, bahkan orang Arab. Tak ingat apa nama penceramah Arab. Saya dengar Syekh Hasan Dadu antara orang yang mengkritik dia. Gopoh dalam memahami secara akal. Kita kata tak, kita tetap beriman dengan hadis ini, perkataan Nabi SAW. Setelah dia dipastikan oleh para ulama sebagai hadis yang sahih. Bukhari, Muslim, hadis sahih berada di peringkat yang paling atas sekali. Berani kita kata kita nak tolak? Tak mungkin. Tak boleh tolak macam tu. Tapi kita nak faham macam mana? Itu zaman dahulu. Allah Ta'ala boleh mengubah apa sahaja peraturan di dunia ni. Allah Ta'ala telah telah menidurkan Ashabul Kahfi ratusan tahun lamanya, 300 tahun lebih. Allah Ta'ala telah mengizinkan Nabi Isa untuk menghidupkan orang yang telah mati. Apa semua tu? Itu semua bertentangan dengan akal. Apakah kita nak tolak? Kalau dia disebut dalam hadis yang ahad, mustahil kita tolak. Mesti kita faham secara lain. Allah Ta'ala mampu mengubah sistem alam ni seperti yang mana yang dia kehendaki. Ya'juj dan Ma'juj, kita duduk mana? Nyorok kat mana? Ya'juj dan Ma'juj. Kita pun tak tahu. Hadis Muslim menceritakan Dajjal telah ada ni. Tamim Ad-Dari jumpa Dajjal bukan di angkasa lepas, di dunia. Dia naik kapal berlayar, tersadar disebabkan dipukul ombak, tersadar di satu pulau. Di pulau tu jumpa Dajjal. Kat mana Dajjal? Hadis ni kita tolak. Boleh? Tak berani. Hadis tu kita yang tak cukup maklumat. Kita tak tolak. Selagi hadis tu sahih, kita wajib takwilkan dia. Maksud kita serasikan dia dengan ayat Al-Quran. Hadis sahih kata menguak daripada syaitan. Macam mana? Hadis sahih kata menguak at-tatha'u minasyaitan. Menguak tu daripada syaitan. Sains hari ni kata apa? Oksigen kurang. Sains kita tak nafikan oksigen kurang. Tetapi Allah Ta'ala, ilmu Allah Ta'ala tak layak dibandingkan oleh penemuan sains pada hari ini. Nak sebut tak layak tu pun tak layak. Mana tahu? Benda yang nak dibandingkan bila dia seimbang, baru boleh buat perbandingan. Tetapi tak boleh nak dibandingkan ilmu Allah dengan ilmu penemuan sekalian saintis yang tak tahu apa, yang tidak ada nilai sama sekali di sisi ilmu Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tak nafikan ada kemungkinan betul penemuan sains pada hari ini kata menguap disebabkan kurang oksigen, tetapi bila hadis telah sabit, hadis yang sahih menguap daripada syaitan, kita yakin seperti mana kita yakin sekarang ni siang menguap tu daripada syaitan. Marilah semua saintis kata hadis itu bertentangan, kami taubat, wallahi yakin Nabi bagi tahu, yakin menguap tu daripada syaitan. Yakin. Seperti mana yakinnya sekarang ni pukul 4:30 petang, bukan 4 pagi. Kerana sunnah telah bagi tahu kami. Hampa marilah apa pun kami yakin. Kerana itu Buya Hamka di awal tadi dia kata mesti dengan 2 syarat. Untuk kita kenal kebenaran dengan kebatilan, mesti dengan 2 syarat. Seperti mana kita yakin perbezaan di antara malam dan siang, mesti berpegang kita dengan Al-Quran dan Sunnah. Ya. Tak banyak.
Tak banyak. Dia tak banyak, bahkan sebenarnya tak ada. Tak ada yang bertentangan. Cuma sebahagian orang dakwa bertentangan kerana pada akal dia yang cetek. Kalau bahasa kasarnya macam tu kan. Bertentangan tu pada akal dia yang cetek. Ada seorang penceramah Arab, antara yang dia petikaikan hadis tu, hadis yang daging tak busuk tu. Ceramah popular sekarang ni di Arab, saya kat Mesir. Satu lagi hadis yang dia petikaikan tentang syurga. Tentang syurga, tentang masuk syurga macam mana tau. Dia bayangkan syurga tu, pintu syurga dia bayang macam pintu rumah dia. Boleh masuk ke depan, boleh masuk ke belakang, ke kiri, ke kanan. Tu rumah hang, bukan syurga. Kalau rumah syurga tu macam rumah hang, kami tak mau masuk. Tapi orang Arab yang liberal-liberal ni kurang ajak, biadab. Mereka dengan confident dia cakap, tolak hadis. Sekarang ni ada. Apa pula dalam YouTube banyak ceramah-ceramah dia. Saya tak ingat, tak boleh nak sebut, takut kita silap nama. Saya tak ikut sangat, tapi saya dengar jawapan-jawapan beberapa orang syekh yang menolak perkataan dia, beri peringatan kepada dia kesilapan-kesilapan dia. Jadi kita tak tolak. Sekalipun kalau kita katalah orang habaq kat kita hadis bertentangan dengan Quran, tapi dia sahih, kita tengok, kita pun tak boleh nak rungkaikan. Pendirian kita tak tolak hadis. Apa yang kita buat? Wallahu alam, kami tak tahu. Maklumat tak sampai lagi. Berapa ramai orang yang hari ni dia rasa macam dia pandai dah. 5 tahun, 6 tahun bertambah maklumat, dia kata apa? Waktu 5 tahun lepas yang dia rasa pandai tu, aku bodoh rupanya. Ingatkan pandai dulu ni, rupanya bodoh sebenarnya. Ramai. Maka bila sampai maklumat, baru kita, apapun selagi hadis itu sahih, kita beriman perkara itu datang daripada perkataan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita gigit hadis itu dengan geraham kita. Ya. Dari segi istilah, hadis ahad dengan gharib. Gharib ni dia macam ni. Hadis ahad, hadis mutawatir tu hadis yang dari setiap generasi tu diriwayatkan dalam bentuk jumlah yang mustahil mereka berpakat untuk berdusta. Pakat bohong mustahil. Disebabkan apa? Disebabkan jumlah yang memustahilkan mereka mampu berpakat untuk berbohong. Itu mutawatir. Ahad dia bertentangan dengan tu. Dia jumlah yang tak sampai tahap mutawatir tetapi dia sahih. Salah satu dia gharib tu lah. Gharib tu, hadis gharib ni dalam jaluran sanad dia. Generasi 1, generasi 2, generasi 3, generasi 4 contoh kata, generasi 5, 6, 7, 8 pun ada. Ada sanad yang dia sumani, yang dia 8 generasi sampai, bukan 8 generasi, 8 rawi. Ada. Dalam setiap satu tabaqah tu, setiap tabaqah, setiap tingkat sanad tu, katalah tabaqah 1 ada 3 orang sebut hadis yang sama. Daripada 3 orang tu dia tebak jadi 4 orang contoh kata. Tiba-tiba dari 4 tu dia jadi seorang. Lepas 4 tu yang ambil hadis daripada 4 orang tu seorang je. Lepas tu dari seorang tu dia pergi pecah 2 pula. Lepas tu pecah 3 contoh kata. Hadis tu gharib. Dari sudut istilah gharib tu itu antara maksud hadis gharib. Hadis gharib setelah dipastikan dia sahih, kita terima. Dia hadis Nabi. Dia hadis Nabi. Tapi dia seorang ustaz, selagi dia cukup syarat sahih, ittisal sanad, dengan naqal seorang yang adil dan dhabit, tanpa ada syadz, tanpa ada illah, hadis itu sahih. Kita terima hadis yang sahih. Hatta kita menjadikan dia sebagai sandaran, sama ada dalam bab akidah maupun dalam bab agama, dia dijadikan sandaran, dijadikan pedoman. Boleh nak? Ini penting ni. Ini penting untuk kita ambil perhatian. Kita tak buang, sebaliknya kita tawakuf. Kita kata wallahu a'lam. Di dalam hal kat mana tadi? Dengan kesedaran, tengok Buya Hamka dia dilapik perkataan dia. Dia kata pada saat itu barulah hadis tadi ditinggalkan. Kita dah sebut tadi, kita ada komentar kita kepada perkataan ni. Kemudian tengok Buya Hamka kata apa? Dengan kesedaran. Kenapa Buya boleh pergi kepada kesimpulan yang macam tu? Kerana tujuan dia, tengok dia kata, dengan kesedaran bukanlah Rasulullah yang diragui kebenarannya, melainkan kekhilafan dari perawi-perawi hadis itu.
Buya Hamka pada Buya Hamka, dia kata barangkali kesilapan itu pada periwayat hadis. Sebab tu dia pergi kesimpulan kepada tolak hadis tu, bukan tolak perkataan Rasulullah. Tetapi andaian itu andaian. Ini nama dia takwilan. Buya Hamka dia ada takwilan. Takwilan yang macam ni, walaupun kita tak setuju, tidak menjatuhkan kedudukan Buya Hamka. Tidak mencacatkan kedudukan Buya Hamka yang termasuk dari kalangan orang Melayu yang alim. Orang alim. Yang penting jangan kita pertikaikan kealiman orang. Kalau kita tak setuju apa perkara, kita sebut apa yang kita tak setuju, kita datangkan alasan. Dalam masa yang sama kita menghormati jasa-jasa dan budi-budi yang telah disampaikan oleh orang-orang terdahulu. Hal-hal seperti ini akan berjumpa 2-3 kali dalam tafsir kita ini, insya-Allah. Maknanya akan jumpa nantilah benda-benda yang dia sebut ni dalam tafsir ni. Bahkan sebenarnya kita akan nampak, akan jumpa banyak lagi. Hatta benda yang kita bincangkan di awal tadi ni, kita akan nampak, kita akan jumpa nanti. Itu bahagian pertama, dia kata. Bahagian kedua dari Al-Quran ialah bersangkutan dengan akidah atau kepercayaan, dan dikenal juga dengan kata bahasa asing yang telah kita popularkan dalam bahasa Indonesia, iaitu doktrin. Untuk menegakkan akidah, Al-Quran kerap kali mengemukakan perbandingan dan anjuran-anjuran supaya meninjau dan mencurahkan perhatian. Lalu ia membukakan sedikit tabir rahsia kejadian alam, semua langit dan bumi, perjalanan matahari, bulan dan bintang-bintang, perkisaran angin dan awan, turunnya hujan dan suburnya bumi, dan lain-lain. Al-Quran banyak menyentuh akal fikiran kita, mengajak akal fikiran kita untuk berfikir. Allah lah yang menciptakan langit dan bumi, Dialah yang menurunkan hujan. Apa tujuan Allah Ta'ala cerita itu? Kerana ketika ayat itu turun, ayat Al-Quran berbicara dengan masyarakat yang menjadikan berhala sebagai Tuhan. Sedangkan berhala yang mereka sembah itu tidak menurunkan walau setitik hujan. Allah yang menurunkan hujan. Yang patut disembah berhala itu atau Allah Ta'ala? Allah yang menumbuhkan tumbuhan. Yang disembah berhala yang tidak menjadikan apa pun. Hatta kalau lalat mari ke muka berhala tu tak mampu nak halau walau seekor lalat. Maknanya Al-Quran mengajak akal manusia supaya berfikir, melihat kebesaran Tuhan yang sebenarnya, mengenali mana Tuhan yang sebenarnya. Banyak dalam Quran, terutamanya ayat-ayat Makkiyah, banyak menyebut tentang perkara itu. Bahkan tuan-tuan, sebenarnya kita bila lalu pada ayat-ayat seperti itu, kita kena hadirkan ingatan kita. Kita ingat sekarang kita manusia zaman sekarang ni, dia lebih bersifat madi. Kita rasa hujan tu turun disebabkan angin tolak kan. Kita rasa macam tu jelah. Berhenti setakat tu. Kita tak nak macam tu. Kita nak ingatan kita menjangkau lebih jauh daripada tu. Iaitulah ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Allah Taala mampu mengubah peraturan alam, seperti mana Allah Ta'ala mampu mengubah peredaran langit, matahari, bulan dan bumi sehingga berlakunya gerhana. Maka Allah Ta'ala mampu lakukan semua tu. Jadi dalam semua alam ni, peredaran alam ni, sepatutnya kita boleh sampai ke tahap seperti itu. Sehingga bila kita ingat, bila kita baca ayat-ayat berkaitan dengan alam, sehingga menjadikan kita ingat, merasai kebesaran Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Segala perumpamaan Al-Quran yang dibawa, yang membawa rahsia alam itu, maksudnya ialah buat mendapat kesedaran iman kepada Allah di dalam jiwa kita. Itu tujuan dia. Daripada kita Ibn al-Jauzi dia kata salah satu tipu daya iblis kepada manusia ni iaitulah menyibukkan mereka dengan memperindahkan bacaan. Bukan tak elok memperindahkan bacaan tu, elok. Tetapi kalau hidup kita habis dengan memperindahkan bacaan Al-Quran, lagu itu, lagu ini, tapi satu ayat Al-Quran pun kita tak faham, satu ayat Al-Quran yang kita baca pun kita tak merasai, tidak mendatangkan, maksudnya tak merasai kebesaran Allah. Apa makna lagu yang kita dendangkan? Jadi kita telah pergi kepada perkara yang tak penting dan meninggalkan perkara yang penting. Perkara yang penting sebenarnya ialah yang Buya Hamka sebut tadi ni, iaitulah mendapat kesedaran iman kepada Allah di dalam jiwa kita. Itu sebenarnya peranan ayat Al-Quran. Ia adalah bahan-bahan atau fakta-fakta yang indah sekali buat
indah sekali buat diilmukan. Maka di dalam menafsirkan ayat-ayat keadaan alam ini adalah dua hal yang perlu. Pertama, kata dia, pengetahuan kita tentang makna dari tiap lafaz yang tertulis dalam ayat itu. Yang kedua, pengetahuan kita tentang ilmu alam yang berkenaan dengan ayat itu. Ni sehingga tafsir itu lebih hidup. Tafsir itu lebih hidup. Kemudian kata dia sikit lagi, terus terang kita katakan di sini bahawa Rasulullah atau sunnah tidaklah banyak meninggalkan penjelasan tentang itu. Oh, ni panjang ni benda ni. Panjang kita nak bincangkan. Wallahu ta'ala alam. Saya ingat sekadar itu saja. Kita sambung insya-Allah pada perkataan terus terang kita katakan di sini bahawa Rasulullah atau sunnah tidaklah banyak meninggalkan penjelasan tentang itu. Maksud Buya Hamka iaitulah penjelasan tentang alam. Kerana bukan bidang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Saya ingat sekadar itu saja. Insya-Allah kita tangguh sehingga ke minggu hadapan. Aqulu qauli hadza. Oh, tuan-tuan ada soalan? Ada apa nak tanya? Ada? Abang ni macam nak tanya? Saya nak kata tafsir itu kena dibuatkan lebih. Tafsir. Tafsir maksud dia fassara yufassir. Kita buat secara sederhana. Aha. Rasulullah tidak mentafsirkan tiap-tiap ayat di dalam Al-Quran. Maksudnya? Dan kita jelaskan apa yang dimaksudkan tafsir. Tafsir tu mendetailkan lah. Fassara yufassiru tafsiran. Maksudnya mendetailkan. Macam saya sebut tadi. Salasata quru'. Quru' tu boleh membawa maksud suci, boleh membawa maksud bersih. Nabi tak terangkan, Nabi tidak detailkan. Quru' yang dimaksudkan oleh ayat ialah suci. Nabi tak detailkan. Nabi biar kepada fahaman sahabat. Nabi biar kepada kefahaman sahabat. Itu maksud. Nabi tidak menafsirkan. Ada beberapa. Kenapa Nabi tidak menafsirkan? Kerana sahabat dah faham perkataan itu. Dan tidak menimbulkan kesamaran pada sahabat. Kerana menimbulkan kesamaran, dah tentu sahabat akan tanya. Kenapa berlaku macam tu? Itu saya sebut tadi. Itulah hikmah Allah Ta'ala dalam mengatur kehidupan manusia. Kalau Nabi tafsirkan, sudah tentulah tidak ada ruang lagi untuk orang lain tafsirkan. Wallahualam. Itu maksud tafsir. Wallahualam. Tetapi jangan kita faham itu saja. Tafsir Nabi ni barangkali dengan maksud penjelasan mulut. Barangkali juga dengan perbuatan, barangkali juga dengan iqrar. Sebab tu memahami maksud quru' sama ada suci ataupun haid, dua-duanya benar. Sebab apa benar? Kerana Nabi memperakui kefahaman itu di zaman tersebut. Jadi Syafi'i tak boleh menyesatkan Hanbali yang memahami Hanbali faham quru' itu haid. Hanbali juga tak boleh menyesatkan Syafi'i yang memahami quru' itu suci. Berbeza kedua-duanya. Tetapi kedua-dua kefahaman itu telah ada sejak zaman Nabi dan Nabi tidak mengingkari salah satu antara dua. Itu maksud dia. Tapi tuan-tuan jangan bayang bila kita sebut di awal tadi, mana banyak ayat tak Nabi tak terang. Bukan maksud itu. Ada penafsiran dari perkataan, macam Buya Hamka sebut. Ada penafsiran dari perbuatan, ada kefahaman dari keseluruhan perjalanan hidup Nabi itu sendiri merupakan penafsiran kepada ayat Al-Quran. Tapi nanti sebab apa kita timbulkan benda itu? Kerana nanti akan ada ayat Al-Quran, tafsiran dia, Ibn Abbas kata sekian, Ali kata sekian-sekian. Lah apa Ibn Abbas, apa Ali? Rasulullah mana? Itu sebab tu saya timbulkan benda tu nanti. Nanti kita akan jumpa banyak tempat Ibn Abbas kata sekian-sekian, Ibn Mas'ud kata sekian-sekian, Umar bin Al-Khattab kata sekian-sekian, Abu Bakar kata sekian-sekian. Ada perbezaan. Semua tu berdasarkan kefahaman orang Arab pada zaman tu. Dan Nabi tidak mengingkari kefahaman mereka. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Hadis, contoh hadis memansuhkan ayat Al-Quran. Ada tapi tak ingat hari ni. Contoh contoh hukum ni hukum
hukum wanita yang berzina kena kurung dalam Quran. Nanti saya bagi tahu minggu depan insya-Allah. Saya tak nafikan ada khilaf di kalangan ulama apakah dhanni boleh memansuhkan qat'i. Ada khilaf di kalangan ulama usul masalah tu. Sebahagian ulama menafikan, sebahagian ulama berpandangan hadis sama sekali tidak boleh memansuhkan hukum Al-Quran. Kerana Al-Quran sifat dia qat'i, manakala hadis sifat dia dhanni. Itu ada perbahasan lah, tapi nanti saya akan datangkan. Saya cenderung pada pandangan yang mengatakan hadis itu selagi dia sahih, dia boleh memansuhkan kerana ada bukti yang menunjukkan perkara itu. Antaranya tidak ada wasiat bagi ahli waris. Dalam Quran kata, in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. Orang yang meninggal dunia, dia meninggalkan khair. Khair di situ maksud dia harta. Orang yang meninggal dunia, dia meninggalkan harta, dia hendaklah berwasiat kepada walidaini wal aqrabin, mak ayah dan adik-beradik. Hadis kata apa? La wasiyata liwarithin. Tidak ada wasiat kepada ahli waris. Surah Faraid menerangkan persen yang dapat, pak dapat berapa, mak dapat berapa. Tak, dia tidak. Maknanya selain daripada wasiat, mereka juga selain daripada Faraid confirm dah dapat. Dalam masa yang sama kena tinggalkan wasiat. Kalau aku mati, wasiat Faraid itu dapat dah. Lebihan daripada Faraid itu aku bagi kat mak aku separuh contoh kata, ataupun 1/3 kan contoh kata. Kat ayah aku pun 1/3 juga. Setelah dia dapat bahagian wasiat, dia pun juga dapat lagi. Baki itu difaraidkan pula. Dalam Quran kata, in taraka khairanil wasiyatu lil walidaini wal aqrabin. In taraka khairanil wasiyati lil walidaini wal aqrabin. Tapi dalam hadis sebut la wasiyata li warithin. Tidak ada wasiat. Mana tak boleh wasiat untuk orang yang berhak mendapat harta faraid. Ulama yang berpandangan hadis ahad boleh memansuhkan ayat Al-Quran, dia akan faham macam itulah, macam saya terang ni lah. Tapi ulama yang kata tak boleh, dia ada faham dia lain. dia akan faham kot lain. Dia kata hadis itu tidak memansuhkan ayat. Saya pun tak ingat macam mana penitilan dia. Dia ada lah. Macam mana? Itu bukan waris. Cucu yang pak dia meninggal sebelum tok, itu bukan waris. Dia boleh wasiat. Ni waris ni orang yang berhak dapat faraid. Tak berhak mendapat wasiat. Hadis ahad itu antara salah satu bukti hadis ahad membatalkan ayat Al-Quran. Hukum dalam ayat Al-Quran. Berdasarkan satu pandangan ulama. Saya tak nafikan, ada sebahagian ulama dia faham, dia huraikan kod lain hadis tu. Dia faham kod lain. Wallahu a'lam. Ada soalan lain? Kalau tak ada, saya ingat sekadar itu saja. Mudah-mudahan ada manfaat untuk kita semua. Mudah-mudahan ada manfaat pada kuliah kita pada petang ni. Dan saya pesan kepada diri saya dan tuan-tuan semua supaya kita memohon kepada Allah supaya kita tidak jemu-jemu untuk menuntut ilmu. Kerana tidak ada jalan kebaikan dalam kehidupan ni untuk memastikan kita dapat kebaikan di dunia dan di akhirat melainkan jalan menuntut ilmu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala beri kekuatan kepada kita. Berat nak main masjid ni hari Ahad ni pukul 4. Kita pun kalau duduk kat rumah pun berehat apa semua kan. Tapi mudah-mudahan Allah beri kekuatan. Kalau tuan-tuan tak kuat, saya pun tak kuat juga. Kalau tuan-tuan tak kuat, saya pun tak kuat juga. Jadi insya-Allah mudah-mudahan kita meninggal kita sedang membaca tafsir Al-Azhar, insya-Allah. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.